Hai, Assalamualaikum. Saya Nasrul Sazri Najib. Saya daripada YEG Group, daripada Prudential BSN Takaful. Jadi hari ini saya akan buat satu short dan simple presentation berkenaan kepentingan memiliki insurans dan juga berkenaan bagaimana insurans itu berfungsi dalam kehidupan kita. Jadi presentation ni agak pendek tapi simple. So semoga insya-Allah presentation ini dapat mudah difahami dan agak jelas kepada anda semua lah. Jadi jom tengok saya buat satu presentation bagi anda faham. Okay, jadi untuk mulakan presentation saya ni, jadi saya akan buat bentuk tiga segi yang agak besar bagi jelas sikit lah. So ni bentuk tiga segi saya. Minta maaf lah tak berapa cantik sangat. Dah lama tak pegang pen. So untuk bentuk tiga segi ni saya akan pecah kepada tiga bahagian. Bahagian pertama, bahagian kedua dan bahagian ketiga. Jadi bahagian pertama ni atas sekali, bucu atas sekali ni saya akan buat sebagai komitmen. So komitmen adalah sebagai keperluan kita, kehendak kita. So ni adalah sebagai komitmen kita. So komitmen kita ni saya ceritakan ini adalah sebagai seorang lelaki yang mempunyai keluarga, yang mempunyai isteri dan anak-anak lah. Jadi komitmen pertama dia biasanya adalah kepada keluarga dan hal anak-anak lah. Jadi sekolah mereka, apa semua, isteri semua kan. Jadi macam biasa mesti ada rumah, ada kereta, kita ada macam-macam loan dan kita ada sebagainya lah, pelbagai kehendak keperluan keluarga kita. Jadi kotak di tengah-tengah ni saya buat sebagai simpanan. So kita setiap orang mesti at least ada simpan sikit kan. Tak banyak, mesti ada simpan sikit. Jadi untuk kotak bawah ni kita biar kosong dulu. So untuk bawah ni saya buat satu perjalanan, garisan perjalanan. So katakanlah seorang pemuda daripada umur 20 sampai umur 30, dia dah bekerja selama 10 tahun. So dia bekerja selama 10 tahun tu agak lama lah. So selama 10 tahun dia dah simpan sebanyak 20,000. Dia dah menyimpan sebanyak 20,000. So bagi saya 20,000 dalam 10 tahun tu agak banyak lah. Sebab 20,000 kan dalam 10 tahun tu memang committed lah dia simpan duit tu. Jadi nak dijadikan cerita, kita sendiri tak tahu risiko tu datang macam mana. Kita tak tahu cara dia macam mana risiko tu. Adakah kita sakit ataupun kita kemalangan, kita tak tahu. Nak dijadikan cerita, si pemuda ni dikemalangan pada umur 31. Selepas 10 tahun dia kerja, dia berkemalangan pada umur 31. Dan kos rawatan untuk merawat dia akibat kemalangan sangat-sangat tinggi. So bila dia masuk ke hospital, kos rawatan dia hampir ke RM50,000. So kita buat genap kan kepada RM50,000. So as usual kita akan cakap, kita apa, kita ambil simpanan ni. So ambillah simpanan ni. So habislah di sini dan kita tak di sini. So lepas bayar kos rawatan semua, ada lagi baki 30,000 baki kita. Ada lagi baki ni 30,000 tak settle. 30,000. Jadi mana nak cari duit? 30,000 simpanan dah habis. Anak kecil-kecil lagi. So macam mana? So macam biasa kita mungkin akan minta bantuan orang lain, kita akan berhutang, meminjam. Kemungkinan tempat pertama yang kita akan meminjam adalah family kita lah. So sebagai kalau kita letak diri kita ada adik kita kemalangan, memerlukan kos yang sangat tinggi, dah bayar dah pun separuh, ada balance 30,000 lagi. So 30,000 ni kalau nak bagi, berapa yang kita boleh bagi? Kalau saya akan bagi mungkin 1,000, mungkin 2,000, mungkin tak banyak lah sebab saya pun ada keluarga. Saya pun ada anak dan isteri yang untuk ditanggung. So takkan kita nak menyusahkan keluarga sampai 30,000, betul? Jadi keluarga ni kita tak nak susahkan lah. Kita letak sebagai saudara mara, option kedua kita. So saudara mara ni kalau nak dijadikan cerita, sepupu kita, ada sepupu yang minta 30,000, berapa sebagai seorang sepupu yang kita nak bagi? Antara 10,000 ke 5,000 ke, ataupun kita tak bagi langsung, ataupun kita cuma posting dekat Facebook untuk minta bantuan atau doa saja. So dia agak susah kat situ. Jadi saudara pun susah. Option yang ketiga, kita minta kepada kawan-kawan. Ni ramai. Semua orang ada kawan.
So kita cuba minta kawan. So bayangkanlah kita ada kawan yang memerlukan 30,000. Berapa yang kita boleh kutip? Kalau dia ada 1,000 kawan, semua kawan bagi 100, tak apalah. Itu pun tak tahu cukup tak cukup. So kalau katakan saya ada kawan yang memerlukan 30,000, mungkin saya akan bagi 100 atau RM50. Itu pun dalam 1,000 kawan, mungkin dalam 20 orang baru bagi macam tu. So nak cari berapa ribu kawan nak cukupkan 30,000. So kawan-kawan pun agak susah. Dan last sekali, pilihan terakhir sekali, kita buat pinjaman personal ataupun kita pinjam alung lah. So kita buat personal loan ataupun kita pinjam alung. So adakah ini boleh bantu kita? Kalau kita pinjam sini, kita kena ingat dia akan tambah di sini. Komitmen kita akan tambah di sini, kita akan tambah alung di sini. Kita kena ingat, kita baru lepas kemalangan, kemungkinan kita tak boleh kerja selama 5 ataupun 6 bulan. So kita nak backup balik kita punya simpanan, kita nak backup balik komitmen kita macam mana dengan pinjam alung lagi. So kotak kat bawah ni saya cadangkan, kita letak takaful. Dia backup kepada semua sekali. Dia sebagai tapak yang paling luas. Dia akan backup simpanan kita dan dia akan backup komitmen kita. So tak kacau. Apa-apa terjadi masuk hospital pun, dia akan support kepada simpanan kita, tak kacau simpanan dan tak kacau komitmen. 100% dia cover oleh takaful. So saya harap daripada presentation saya ni sedikit sebanyak dapat memberi manfaat untuk membantu anda memberi penjelasan berkenaan kepentingan memiliki takaful. So saya rasa sampai di sini saja saya punya presentation. Kalau ada yang tak faham ataupun ada yang terkasar bahasa, saya minta maaf. So insya-Allah nanti kalau tak faham boleh terus direct contact saya. Boleh contact saya di page Facebook saya ataupun di WhatsApp saya lah. So apa-apa pun, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Saya Nasrul daripada YEG.